Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani, rakaman kami lakukan di World Trade Center Kuala Lumpur. Semalam sudah pun berlangsungnya sesi ataupun istiadat pembukaan mesyuarat penggal ketiga Parlimen ke-14. Biarpun istiadat yang penuh istiadat itu mengikut ritual parlimennya berlangsung sekitar 2 jam, tetapi ia terus menimbulkan perdebatan dan juga persoalan adakah sesi parlimen penggal ketiga ini menepati ciri-ciri sebuah parlimen yang berfungsi dan juga menepati demokrasi berparlimen yang diangkat selari dengan status di dalam perlembagaan negara, tetapi kita melihat bagaimana sepatutnya fungsi parlimen itu dapat menjadi suara kepada wakil-wakil rakyat untuk membahas dan juga mendebatkan segala usul dan juga keprihatinan berkaitan dengan perjalanan sebuah negara bangsa. Jadi kita akan terus melihat bagaimana fungsi parlimen dan juga legitimasi kerajaan yang ada sekarang, biarpun sudah pun dibentuk beberapa bulan yang lalu, tetapi terus menjadi perbualan adakah kerajaan ini masih mendapat majoriti dan juga akan kekal sebagai sebuah kerajaan hinggalah penggal ini berakhir. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya bersama dengan berbahagia Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Profesor Politik dan juga Hubungan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sebagai permulaan mungkin apa ataupun penelitian dan juga analisis Prof melihat ritual pembukaan sesi parlimen untuk penggal ketiga semalam? Ia merupakan satu ritual yang biasa dalam persidangan parlimen yang diadakan sebelum ini. Cuma yang agak luar biasanya adalah kerana tidak ada sesi perdebatan. Dia dilakukan selepas sesi yang mana biasalah sesi biasanya akan dibuka oleh Yang di-Pertuan Agong kan, dan ada ucapan yang disampaikan dan seterusnya biasanya akan disusuli oleh pembicara lah untuk memperdebatkan cita ucapan Yang di-Pertuan Agong. Cuma kali ini tidak ada proses itu dilakukan kan, dan alasan yang diberikan adalah kerana faktor COVID-19 kan, yang mana waktu masih disingkatkan dalam satu sidang parlimen yang diadakan. Perkara ini bukan hanya berlaku di peringkat parlimen kan, sebenarnya juga berlaku di peringkat DUN kan, di Kedah, Johor sebagainya. Banyak waktu yang sebenarnya telah dipendekkan kan. Dan walaupun ia mewujudkan suasana yang ada kritikan lah di sebalik keadaan berlaku kan, kerana ada usul undi tidak percaya cuba dibawakan terhadap ke atas Perdana Menteri kan, tapi secara keseluruhannya persidangan yang diadakan semalam tu masih lagi terkandung, maksudnya masih lagi dalam peruntukan yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Jadi dari segi keabsahan persidangan tersebut sebenarnya tidak boleh diragui lah. Jadi itulah secara umumnya dengan sesi semalam. Prof, adakah wajar pengurusan parlimen akan terus memberikan penambahbaikan menuju kepada pertengahan Julai nanti, kerana pastinya rakyat dan juga wakil rakyat akan melihat secara dekat apa yang dijanjikan sekarang, iaitu mereka tidak membenarkan perbahasan tetapi ditunda kepada sesi akan datang pada pertengahan Julai. Tetapi pastinya kita tidak tahu bilakah berakhirnya PKP bersyarat dan sebagainya. Dan ketika itu jika ia tidak ditambah baik dengan apa yang SOP yang berlaku semalam, iaitu dengan penuh ketertiban SOP, ada penjarakan sosial, iaitu tidak ramai pemerhati luar ataupun tidak dibenarkan pemerhati luar langsung datang ke parlimen, tetapi ia akan dilihat bagaimana penjarakan sosial dan juga dari sudut pengatur acaraan parlimen itu dapat dilangsungkan. Jadi apa pandangan Prof Azizuddin untuk memastikan pengurusan parlimen bersedia untuk memastikan semua SOP dipatuhi, tetapi kualiti perubatan dapat diambil peranannya oleh semua wakil rakyat apabila parlimen bersidang pada pertengahan Julai akan datang? Okey, saya menjangkakan bahawa COVID-19 ini atau fenomena virus ini akan berterusan kan. Itu satu jangka masa yang kita betul tidak tahu sampai bila kan. Tapi dalam masa sebulan 2 bulan ni mungkin masih lagi ada. Dan kemungkinan juga PKP bersyarat ni juga akan diteruskan kan. Cuma sesi parlimen ni tidak boleh berterusan kan. Diadakan
satu sesi saja sebegini kan. Maksudnya dia perlu adakan perdebatan dan tambah lagi dalam masa terdekat nanti kita nak berbicarakan tentang bajet kan atau belanjawan kan untuk tahun 2021 kan. Jadi dalam konteks itu mungkin pihak parlimen kena memikirkan mekanisme yang terbaik untuk memastikan bahawa peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan itu dilaksanakan. Dan kalau kita lihat semalam pun dilaksanakan kan. Dan aturan itu diikuti dan semua apa yang masuk ke parlimen juga di test kan untuk diuji sama ada mereka ada bawa jangkitan dan sebagainya. So, maksudnya setiap peraturan dan prosedur di bawah PKP itu juga terlaksana di peringkat parlimen kan. Dan tak tahulah kalau ada model baru mungkin cuba diperkenalkan oleh parlimen, misalkan diadakan sesi secara online kan. Jadi kita pun dalam banyak diadakan sesi secara online sekarang ni. Dan kalau dilihat di parlimen di United Kingdom dan banyak negara pun menggunakan sesi online kan dalam membicarakan mengadakan percadangan kongres di Amerika misalnya ataupun parlimen di United Kingdom. Jadi adakah itu juga satu bentuk yang kaedah yang kita boleh gunakan di parlimen. Jadi perkara ini saya rasa perlu dipikirkan yang boleh ditambahbaikkan. Tapi yang paling penting sekali kita nak melihat bahawa perjalanan proses parlimen itu terlaksana dan setiap dasar yang dibentuk itu adalah ada legitimasinya. Maksudnya kelulusan yang dibawa melalui parlimen lah. Jadi perkara-perkara ini saya rasa kena dipikirkan secara mendalam dan boleh dilaksanakan dalam masa 2 bulan ini dan menjurus kepada persidangan yang akan diadakan pada Julai nantilah. Prof, semalam juga kita lihat keabsahan kedudukan Perdana Menteri diakui oleh Yang di-Pertuan Agong dengan titah ucapan Yang di-Pertuan Agong semalam. Tetapi persidangan parlimen juga masih meragui keabsahan dari sudut bagaimana sokongan ahli-ahli Dewan. Ia tidak berlaku kerana usul ataupun motion yang dibawa oleh VK Liu dan juga Dr. Mahathir ditolak ataupun tidak dapat dibahaskan oleh Dewan semalam. Jadi ini akan terus menjadi bualan. Apatah lagi kedudukan wakil yang menyokong kerajaan Perikatan Nasional hanya sekitar 114 ataupun 113, hanya mungkin majoriti 1 ataupun 2 sahaja. Jadi bagaimana ini akan terus menjadi polemik. Biarpun pihak kerajaan mengatakan ini bukan masa untuk berpolitik, tetapi nampaknya politik akan berterusan, apatah lagi beberapa kerajaan negeri bertukar tangan, beberapa ataupun pertukaran untuk ahli dewan diberikan kepada JLC ataupun badan-badan berkanun kerajaan. Jadi bila ini dapat dihentikan? Bila polemik politik akan berterusan? Masing-masing nampaknya tidak mahu ataupun mengalah, tetapi kita mahu pandemik COVID-19 ini dapat diuruskan dengan baik oleh pihak yang berwajib. Saya merasakan bahawa polemik politik memang tiada keputusan kan. Dan kerana apa yang berlaku sekarang, kalau kita lihat banyak yang juga pihak-pihak yang sama ada gembira dan tidak puas hati dengan keadaan politik yang berlaku di Malaysia ni dengan perubahan kerajaan yang berlaku kan. Tapi dalam konteks sama ada legitimasi yang ada pada kerajaan sekarang ni, kalau bagi pihak saya yang berkaji politik, perkara itu tidak sepatutnya dipertikaikan kan, sebab dalam sistem demokrasi parlimen yang kita amalkan dan juga sistem majoritarian yang dilaksanakan di Malaysia, satu undi ataupun satu kerusi itulah boleh menentukan pembentukan kerajaan untuk kemenangan satu pihak. So dalam konteks ini kalau kita lihat, pertama Yang Tuan Agong Tuanku telah mengakui bahawa dalam proses pemilihan Perdana Menteri atau pembentukan kerajaan yang diadakan pada bulan Februari lalu, proses itu telah diadili dengan sebaik mungkin kan, dan seadilnya dan penentuan itu telah ditetapkan bahawa Tan Sri Budi Yassin mempunyai majoriti yang sah. Dan kalau kita lihat semalam dalam persidangan parlimen pun, walaupun kita boleh pertikaikanlah sama ada jumlah majoriti itu hanya 1-2 kursi saja ataupun ahli parlimen, tapi masih lagi ada majoriti berbanding dengan pihak pembangkang. So dalam konteks ini saja sudah cukup untuk menjelaskan bahawa ada legitimasi di pihak kerajaan Perikatan Nasional yang ada sekarang. Cuma apabila ada usul di kitab saya yang juga dibenarkan berdasarkan pelbagai konstituen, berdasarkan perkara 43 kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa selagi isu ni tidak diselesaikan kan, selagi itu saya rasa polemik itu akan dibangkitkan kan. Dan saya tak nampak lagi sama ada usul ni akan dibatalkan. Cuma usul ni mungkin dibawa pada persidangan yang akan datang pada Julai. Dan kalau ada pembatalan pada usul ini juga mungkin ada justifikasi yang perlu dijelaskan lah kerana perlu dibatalkan.
So saya rasa perkara ini selagi tidak diselesaikan, memang dia akan memberikan polemik dan pertikaianlah sama ada wujudnya kerajaan yang sekarang sah. Tapi secara umumnya kita lihat bahawa semua proses telah dilalui dan pembentukan kerajaan itu ada kan. Dan dalam konteks ini saya rasa rakyat dan juga pemimpin juga harus bijaksana menilai keadaan semasa yang wujud masa kini lah. Dikala yang kita ni macam tadi sebutkan kan, kita pun banyak fokuskan pada isu-isu berkaitan dengan COVID-19 kan, tapi dalam masa sama isu polemik ini akan berterusan kan. Dan dalam satu masa juga kita tahu bahawa pembangkang juga walaupun koloni kerajaan sekarang ini jadi pembangkang kan, tapi mereka ada pembangkang yang kuat kan. So mereka akan terus menggunakan kekuatan mereka untuk pastikan untuk check and balance pada kerajaan. So dalam konteks ini saya rasa berbalik pada soalan Nazri, polemik itu akan berterusan dan saya rasa usul ini harus juga dibawa kepada sidang yang akan datang untuk mendapat majoriti yang sebenar supaya kira macam tutup kes lah. Lepas ni tidak akan siapa lagi membangkitkan isu ini lagi di Malaysia lah. Wajarkah Perdana Menteri mengambil peluang ini kalau sesi yang semalam tidak berlaku untuk sesi Julai akan datang untuk menyelesaikannya, untuk mendapatkan mandat Parlimen untuk memastikan segala tomahan, segala juga spekulasi pihak pembangkang bahawa kerajaan tidak mendapat undi majoriti di Parlimen, tetapi ini penting untuk memastikan beliau yang membawa Perdana Menteri dan Kerajaan Perikatan Nasional mempunyai mandat dan dapat bekerja kepada rakyat. Apatah lagi banyak perkara yang akan berlaku selepas ini. Pastinya pemulihan COVID antara yang terbesar. Bajet 2021 antara yang terbesar juga. Jadi mengapa ini perlu diselesaikan? Ya, saya rasa isunya adalah kerana apabila ada khususnya pihak pembangkang lah, yang dulunya kerajaan, mereka terus mempertikaikan keabsahan ataupun legitimasi yang ada pada kerajaan sekarang kan. Dan selagi dan sidang pun dipendekkan semalam kan, jadi perlukan dia ada sidang yang baru kan. Jadi ada isu ni boleh dipolemikkan, mengatakan bahawa ada kebimbangan di pihak kerajaan untuk mengadakan sidang lebih lama supaya tiba-tiba ada unsur tidak percaya pada beliau kan, yang boleh menyebabkan beliau gagal mendapat majoriti ketika sesi tersebut kan. So tapi dalam konteks ini saya rasa kena bagi saya lah, proses undi tidak percaya ni adalah satu proses yang normal dalam sistem mana-mana sistem Westminster dalam di mata dunia sekalipun pernah berlaku di banyak negara kan. So dalam konteks ini saya rasa sekiranya telah dimasukkan sebagai agenda dan memanglah mungkin perlukan satu keputusan yang jelas lah di pihak Parlimen lah, sama ada dalam cuma isu ni satu lagi perkara sebab isu ni tidak pernah berlaku di Malaysia itu menyebabkan ada unsur yang bimbang akan menyebabkan ketidakstabilan berlaku pada politik negara apabila unsur ini dibawa kan. Walaupun benda ini biasa di banyak negara kan. So dalam konteks ini saya rasa selagi peraturan dan perlembagaan itu terlaksana dan undi tidak percaya itu juga sebahagian daripada proses perlembagaan kan. Jadi kalau untuk memastikan bahawa menutup isu inilah undi tidak percaya itu saya rasa perlu juga diadakan pada sesi yang akan datang lah. Cuma prosesnya nanti kita lihatlah macam mana yang proses yang terbaik supaya mengelakkan berlakunya krisis politik lagi lah dalam negara dan diselesaikan secara baik. Dari pemerhatian seorang penganalisis politik, dari sudut keutuhan dan juga kekuatan Perikatan Nasional, walaupun mereka mengeluarkan kenyataan sehari sebelum persidangan semalam, iaitu MOU ataupun memorandum persefahaman antara kesemua parti-parti yang bergabung dalam Perikatan Nasional, tetapi masih kita lihat keutuhannya boleh dipertikaikan. Pandangan Prof? Bagi saya ialah melihat pada kerajaan Perikatan Nasional sekarang, ini adalah kerajaan yang baru dan biasanya kalau sebagai penasihat politik kita melihat bahawa kerajaan yang baru kita perlu bagi masa pada kerajaan untuk merancang dan melaksanakan dasar yang terbaik untuk negara kan. Dan cuma satu perkara yang saya rasa kerajaan sekarang Perikatan ini ada kelebihan
ramai yang memegang tampuk kepimpinan sekarang ni, kementerian, memegang kementerian sebagainya kan. Jadi menteri mereka ni ada pengalaman kan dan boleh mentadbir dengan baik kan. Satu perkara lagi yang saya rasa yang dilihat Perikatan Nasional seolah-olah belum mantap lagi kerana gabungan ini bukanlah gabungan yang rasmi ya. Dia satu gabungan yang bentuk isu sifatnya maksudnya dibentuk atas dasar kerana ada penolakan pada kerajaan Pakatan Harapan yang sebelum ini Jadi mereka terbentuk atas dasar untuk menolak kerajaan Pakatan Harapan dan beri peluang kepada pembentukan kerajaan lain yang mana pembentukan politik atau arrangement politiknya agak unik tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia sebelum ini ada coalition yang sebeginilah walaupun pembentukan parti gabungan ataupun coalition sebegini pernah berlaku di pihak parti pembangkang sebelum ni, misalnya Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat misalnya, asalnya dibentuk dalam bentuk yang tidak rasmi. So cuma sekarang ini dibentuk melalui proses, maksudnya dibentuk dalam bentuk kerajaan. So dalam konteks ini saya rasa adanya pihak yang melihat bahawa mungkin Perikatan Nasional ini boleh bila-bila masa saja runtuh, tidak ada berlakunya krisis dalaman. So possibility kecenderungan itu ada. Tapi kiranya mereka mampu membentuk satu gabungan yang mantap dan meneruskan pemerintahan dengan baik dan ditambah pula kiranya pula dalam masa tempoh terdekat ni ada pula pihak-pihak lain dalam Pakatan Harapan juga menyertai mereka yang kemungkinan itu ada dan dia boleh lebih memantapkan lagi Perikatan Nasional. So dalam konteks ini saya rasa dia boleh menjadi terus mentadbir negara lah sehingga pada PRU yang akan datang. Tapi macam mana pun apa yang penting adalah kesatuan dalam Perikatan Internasional itu perlu dimantapkan dan melaksanakan dasar-dasar yang mereka rancangkan. Misalnya ada cadangan membawa semula GST misalnya dan beberapa dasar lain yang melibatkan menyelesaikan masalah isu yang berkaitan COVID-19 kan. So saya rasa dalam konteks ini mereka boleh merencanakan kan dan kesatuan itu perlu ada. Selagi itu berlaku Perikatan Nasional itu akan kekal sehingga PRU akan datang. Cuma arrangement akan datang selepas masa PRU dan selepas kita tak tahu mungkin ada perubahan dalam gabungan ini. Dari sudut struktur parti yang berada dalam Perikatan Nasional bersatu antara yang agak ganjil. Mereka berada di dalam kerajaan, pastinya menjadi ketua eksekutif kerajaan Perikatan Nasional dan mereka juga berada di dalam pembangkang. Jadi semalam juga diberi kekuatan apabila Tan Sri Muhyiddin diabsahkan oleh Tuanku sebagai Perdana Menteri yang sah mengikut perlembagaan. Tetapi dari sudut kata pun real politik, di mana kedudukan bersatu sebenarnya? Ini dilema ataupun krisis dalam parti yang telah menyebabkan perubahan sebenarnya pada kerajaan di Peringkat Persekutuan dan negeri. Dan polemik politik dalam parti ini juga saya rasa akan memecahkan bersatu. Sekiranya tak ada kata putus untuk menyelesaikan konflik dalam ini yang melibatkan dua pimpin utama lah, satu pengurusi bersatu dan satu lagi presiden bersatu. Dan kita juga tahu ada pemilihan bersatu dalam masa terdekat kan. Jadi dalam konteks ini keputusan daripada pemilihan tersebut akan menentukan hala tuju sebenarnya politik nasional akan datang. Okey, misalnya kiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin menang kan. Tapi masih lagi beliau harus juga berhadapan dengan pengurusi yang mana Tun Dr. Mahathir pegang. Jadi dalam konteks ini apa yang saya lihat kebiasaan yang keadaan yang berlaku dia akan memecahkan parti tersebut kepada dua. Dan mungkin akan ada yang dipecat dan sebagainya dalam parti. Itu keadaan yang biasa berlaku dalam proses politik di Malaysia sebelum ini. Cuma dalam kita melihat kerajaan, kita juga perlu memisahkan kerajaan dengan parti. So maksudnya kalau apa yang berlaku dalam bersatu ini dan mana kerajaannya contohnya dipimpin sekarang oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi apa-apa berlaku pada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya tidak beri kesan kepada pihak kerajaan dan kerajaan harus jalan seperti biasa sebab apa yang kita lihat sekarang ni tak ada elemen tak ada apa elemen yang mengatakan ada masalah dari segi legaliti contohnya. Kalau parti ini duduk di kerajaan dan sama-sama ada pimpin lain duduk dalam di pembangkang. So dari segi legalitinya boleh berjalan seperti biasa kan. Cuma sokongan dan dukungan politik itu akan berpecah parti bersatu. Dan saya rasa dalam konteks ini sekiranya bersatu itu berbalah dan berpecah, saya rasa akan lebih beri impak pada bersatu berbanding dengan apa yang berlaku pada kerajaan. Dan kerajaan boleh berjalan seperti biasa tanpa melibatkan terkait dengan
politik yang berlaku dalam Parti Bersatu itu sendirilah. Sejurus persidangan semalam, Tun Dr. Mahathir, Pengerusi Bersatu, terus membuat persidangan media dan terus menyerang kepada pentadbiran kerajaan sekarang secara peribadinya kepada Tan Sri Muhyiddin. Dan apa analisis Prof kepada kedudukan antara pengerusi dan juga presiden ini? Dan kita tahu apabila Tun terus memberikan kenyataan-kenyataan yang pedas kepada pihak kerajaan, beliau sekarang berada di pembangkang, biarpun Datuk Seri Anwar semalam tidak bersama dengan beliau, tetapi dari sudut kata pun kekuatan apa yang dibawa oleh Tun itu kita sudah lihat ketika Pak Lah, ketika Datuk Seri Najib, tetapi kali ini beliau akan berhadapan dengan Presiden Bersatu sendiri. Ini satu yang saya rasa apalah kita pun tahu apa kedudukan yang Tun pegang sekarang ni, dan melihat pada keadaan bahawa beliau masih lagi mahu bergerak dalam politik bersama dengan Pakatan Harapan itu yang kita nampak jelas daripada semalam dari segi jasa media yang diberikan, kita nampak bahawa stand Tun itu masih lagi berada di Pakatan Harapan, walaupun Bersatu telah berpecah dua, ada sebahagian berada di pihak kerajaan Pakatan Nasional. Cuma dalam konteks ini yang kita lihat bahawa apabila ramai ramai pemimpin Bersatu sebenarnya telah beralih arah kepada kerajaan, sebenarnya dia melemahkan kedudukan Tun itu sendiri dan walaupun mendapat sokongan daripada Pakatan Harapan sekarang ni, tapi nampaknya ada jugalah rasa resentment ataupun tak puas hati di pihak contohnya PKR yang mana melihat Tun juga adalah antara punca berlakunya krisis politik yang berlaku dalam bulan Februari lalu yang menyebabkan mereka hilang kuasa So perasaan itu masih ada dan selalunya mengambil masa lah untuk diselesaikan dan cari kata putus konsensus ataupun dan bawa perspektif harmoni dalam hubungan bersama dalam Pakatan Harapan cuma dia mewujudkan satu dilema barulah, seperti mana kita tahu sekarang ni Datuk Seri Anwar pun menjadi ketua pembangkang dan Tun Mahathir letakkan dalam konteks mana adakah Tun Mahathir lagi masih memimpin, apakah stand dia kepada Anwar selepas ni, dan juga adakah dia masih lagi ada hasrat menjadi Perdana Menteri. So perkara-perkara ini banyak merusingkan rakyat, dan ada rakyat juga mengatakan jadi balik begitu keadaan itu tapi macam mana dalam perspektif Tun itu sendiri, beliau memang sangat bergantung kepada Pakatan Harapan untuk menguatkan dia punya perjuangan politik untuk mengalahkan Tan Sri Muhyiddin dan juga menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional. Sebab tanpa pakatan beliau tak ada kekuatan So dalam konteks ini saya lihat Tun pun realise bahawa untuk penerusan ini dia perlukan Pakatan Harapan, dan cuma bentuk perlukan yang bagaimana beliau letak diri beliau dan bagaimana Pakatan juga meletakkan diri beliau di dalam Pakatan juga, itu satu persoalan yang saya pun nak lihat kiranya ada kenyataan-kenyataan rasmi dan juga ada inilah dasar ataupun perspektif yang cuba dibawa oleh Pakatan supaya kita lepas jelas lagi dari segi kepimpinan itu bagaimana dia dalam Pakatan Harapan Dan adakah pimpinan Parti Keadilan Rakyat akan merestui cara Tun membawa suara-suara penentangan kepada kerajaan ini, biarpun mereka sudah pun melantik Datuk Seri Anwar sebagai ketua pembangkang di Parlimen? Saya rasa dari segi pandangan pihak pembangkang sekarang ni adalah masa yang patut mereka ni bergabung Kiranya pembangkang ni berpecah, dia akan sebenarnya melemahkan dalam usaha mereka untuk mengalahkan Perikatan Nasional. Yang mana mereka tahu juga Perikatan Nasional pun masih lagi dalam mencari punca untuk mengukuhkan kerajaan tersebut kerajaan Perikatan Nasional So kalau kita lihat sebelum ini apabila UMNO dan PAS yang berada di pembangkang, mereka juga memikirkan metod atau pendekatan yang sama bergabung lebih baik daripada berpecah, sebab berpecah akan melemahkan pembangkang. So dalam konteks ini saya melihat PKR akan mencari kata kompromi dengan Tun supaya Tun dapat bersama dengan mereka, sebab Tun masih lagi ada sebenarnya penyokong-penyokong setia yang terus mendukung Tun misalnya saya di Kedah masih lagi ada golongan orang lama-lama yang bersama berjuang bersama Tun, masih lagi kekal untuk menyokong Tun Mahathir So dalam konteks ini cumanya kedudukan Tun itu bagaimana dalam situasi sekarang adakah masih lagi menjadi calon Perdana Menteri ataupun dah sebagai pimpin utama yang juga menggerakkan Pakatan Harapan untuk menentang Perikatan Nasional dan sebagaimana kedudukan Datuk Seri Anwar, adakah dia pula menjadi calon Perdana Menteri sebagainya. So dalam konteks ini walaupun saya bercakap dalam konteks ini, saya rasa rakyat akan memainkan isu ini dan kerajaan Perikatan Nasional juga akan memainkan isu ini akan datang So saya rasa dalam konteks ini
Pakatan Harapan kena mencari kata putus yang jelas lah. Hala tuju mereka bagaimana? Sebab sekiranya jelas, rakyat ada confident untuk meletakkan Pakatan Harapan sebagai alternatif kepada Perikatan Nasional pada PRU akan datang. Walaupun tidak dalam masa dekat ini, mungkin kita tunggu sampai PRU akan datang lah. Kalau nak melihat dinamik politik yang berubah lah. Yang mana Pakatan Harapan boleh menjadi alternatif kepada Perikatan Nasional yang masih lagi cuba memantapkan kedudukan mereka dalam kerajaan sekarang lah. Okey, terima kasih Prof atas perkongsian pada malam ini. Banyak perkara yang boleh kita susulkan daripada perbincangan malam ini. Itu tadi Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Profesor Politik di Universiti Utara Malaysia. Itu sahaja agenda Wani pada malam ini. Kita akan terus berbincang di program-program yang akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.